Bab bersedekah. Daging binatang kurban, kulitnya dan jilalnya. Jilal itu makna kain yang dipakaikan kepadanya, kepada binatang kurban itu. Penudung belakang dia lah, penudung belakang dia. Dan tidak boleh diberikan sedikit pun daripada binatang kurban itu kepada penyembelih. Dan ini juga bab tentang keharusan mencari ganti, atau menggantikan orang lain untuk menguruskannya. Jadi menguruskan binatang kurban itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ali, katanya Rasulullah SAW telah memerintah aku supaya menguruskan binatang-binatang kurbannya dan supaya aku bersedekah dengan dagingnya, kulitnya dan ajillahnya, yakni pakaiannya, pakaian unta itu, ataupun kain yang diselimutkan tubuh unta itu makna ajillahnya. Dan supaya aku tidak memberikan sebahagian daripada daging binatang itu kepada jazar, sebahagian daripada binatang kurban itu kepada jazar, yakni penyembelih. Qala, dia berkata, yakni Nabi SAW berkata, nu'tihi min indina, kita akan berikan kepadanya dari sisi kita. Mana kita beri hak lain lah ke dia, tak usah beri sebahagian daripada binatang kurban itu. Dengan sanad satu lagi ni mithlahu, seperti juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam satu lagi pun begitu juga, cuma tak ada ajrul jazir, yakni upah tukang sembelih tu tak ada disebut dalam sanad yang ketiga ni, dalam riwayat yang ketiga ni. Dalam riwayat yang pertama tadi dia kata kita akan beri kepada dia daripada pihak kita, suku lah, kita beri suku. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan, ini pun daripada Ali lagi, dia menceritakan bahawa Nabi SAW menyuruhnya menguruskan binatang-binatang kurbannya dan menyuruhnya membahagi binatang-binatang kurbannya itu ke semua sekali, daging-dagingnya, kulit-kulitnya dan jilalnya, pakaian-pakaiannya, kepada orang-orang miskin, dan supaya tidak dibahagikan fi jizaratiha minha syai'an, supaya tidak dibahagikan sebahagian daripada binatang kurban itu sebagai upah sembelihannya. Itu yang diperintahkan. Satu lagi ni supaya tu juga bimithlihi, makna lafaz pun sama dengan yang tadi. Lepas tu bab keharusan berkongsi dalam binatang kurban itu, dan badanah unta, lembu memadai, kullu wahidatin minhuma an sab'atin, memadai tiap-tiap seekor daripadanya itu untuk 7 orang, untuk 7 orang. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya kami menyembelih bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah al-badanah, seekor unta untuk atau bagi pihak 7 orang, wal baqarah an sab'ah, seekor lembu untuk 7 orang ataupun bagi pihak 7 orang. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir, katanya kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam keadaan mengihlalkan haji, yakni melaungkan ihlal untuk mengerjakan ibadat haji. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh kami berkongsi pada unta dan lembu, setiap 7 orang dari kami untuk seekor, ataupun pada seekor unta ataupun lembu tu. Ni pun lagu tu juga Jabir lagi meriwayatkan, kami buat haji bersama Rasulullah SAW, maka kami menyembelih ba'ir, yakni unta untuk 7 orang ataupun bagi pihak 7 orang, dan lembu untuk 7 orang juga.
Lebih kurang ya. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah lagi, katanya kami berkongsi bersama Nabi SAW. Kami ikut serta bersama Nabi SAW, ishtarakna dalam haji dan umrah. Setiap 7 orang berkongsi seekor unta. Faqala rajulun li Jabir, ada seorang lelaki berkata kepada Jabir, bolehkah dikongsi, adakah boleh dikongsi pada badanah itu seperti mana boleh dikongsi pada jazur? Qala ma hiya illa minal budn. Itu pun termasuk dalam budn juga, yakni binatang kurban juga. Jazur itu pun. Jabir pergi ke Hudaybiyah. Jabir hadir, maknanya ada dalam peristiwa Hudaybiyah. Qala, dia kata, naharna yauma idzin, pada hari itu kami menyembelih 70 ekor unta. Tiap-tiap 7 orang daripada kami berkongsi seekor unta. Ini pun lagi daripada Jabir lagi, dia menceritakan tentang haji Nabi SAW. Katanya, maka Nabi SAW menyuruh kami bila kami buka ihram supaya kami mengorbankan binatang dan supaya berhimpun an-nafar minna fil hadiyah, sebilangan orang daripada kami pada seekor binatang kurban. Ini berlaku pada ketika Nabi SAW menyuruh mereka buka yahillu min hajjihim, buka haji mereka, yakni buka ihram haji, yakni batalkan haji mereka. Fi hadzal hadis, dalam hadis berhubung dengan perkara inilah. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya, kunna natamatta'u, kami melakukan tamattu' bersama Rasulullah SAW, mengerjakan umrah. Maka kami menyembelih seekor lembu untuk 7 orang, di mana kami berkongsi pada seekor lembu itu. Lepas tu ni pula Rasulullah SAW, riwayat daripada Jabir lagi, Rasulullah SAW menyembelih bagi pihak Aisyah seekor lembu pada hari nahar, pada hari sembelihan, yakni hari yang ke-10. Satu lagi ni, dia kata Rasulullah SAW telah menyembelih bagi pihak isteri-isterinya dalam hadis Ibn Bakr daripada Aisyah seekor lembu dalam hajinya. Ini bab elok menyembelih unta sambil berdiri dan terikat kaki, terikat kaki hadapan dia. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ziyad bin Jubair bahawa Ibnu Umar datang kepada ala rajulin. Ibnu Umar pergi kepada seorang lelaki yang sedang menyembelih untanya dalam keadaan duduk. Untanya itu duduk. Dia kata, bangkitkan biar dia berdiri dalam keadaan terikat. Itulah sunnah Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Ini bab elok menghantarkan hadiah ke tanah haram bagi orang yang tidak hendak pergi sendiri, dan elok mentaklidkannya, yakni memakaikan sesuatu tanda pada binatang yang akan dikurbankan itu. Wa fatlil qalaid, dan memintal kalung untuk dipakaikan kepada binatang-binatang kurban itu. Dan orang yang menghantarkannya itu la yasiru muhriman, tidak jadi muhrim, tidak dikira sebagai muhrim, orang yang sudah pakai ihram dah. Dan tidak haram kepadanya sesuatu apapun dengan sebab dia menghantar binatangnya terdahulu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Urwah bin Az-Zubair dan Amrah binti Abdurrahman bahawa Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar hadiah dari Madinah. Saya memintal kalung untuk binatang kurbannya. Kemudian dia tidak mengelak diri dari sesuatu yang dielakkan oleh orang yang telah pakai ihram. Asal lagi itu lagu tu juga hadisnya. Dan riwayat daripada Aisyah lagi, dia kata semacam saya nampak lagi, saya memintal kalung binatang kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serupa dengan hadis tadi juga seterusnya.
Diriwayatkan daripada Aisyah katanya, saya memintal kalung binatang kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua tangan saya ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengasingkan dirinya, menjauhkan dirinya dari sesuatu dan tidak meninggalkannya. Yang tidak meninggalkan sesuatu, dia terus melakukan seperti mana orang yang halal, yakni orang yang tidak pakai ihram. Ini riwayat daripada Aisyah lagi, fatal tuqala idza budni Rasulillah, saya telah pintal kalung binatang unta-unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua tangan saya. Kemudian dia memakaikan, kemudian dia mengisyarkannya, yakni melukakan sedikit bonggol unta itu sebagai tanda binatang kurban. Itu makna apa? Asy'arah, isy'ar. Wa qalladaha, dan baginda memakaikan sesuatu tanda pada unta itu. Kemudian dia hantar unta-unta itu ataupun binatang-binatang kurban itu ke Baitullah, dan dia berada di Madinah dalam keadaan tidak haram kepadanya sesuatu apapun yang sebelum itu halal kepadanya. Diriwayatkan daripada Aisyah lagi katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar hadiu binatang kurban, saya memintal kalungnya dengan dua tangan saya. Kemudian dia tidak menahan diri dari sesuatu yang tidak ditahan dirinya, dia tidak ditahan dirinya oleh orang yang halal. Mana sesuatu yang orang halal tidak tahan diri dia melakukannya, dia pun tidak tahan juga. Dia buatlah, dia buat supaya orang halal buat. Maknanya lepas semakin beginilah cara dalam Muslim ni, dia semakin teras, semakin teras, semakin teras, semakin teras, dan semakin detail, semakin detail. Riwayat daripada Ummul Mukminin katanya, saya sendiri telah memintal kalung-kalung itu min ihnin, yakni daripada bulu binatang ihnin yang ada pada kami. Pada pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kalangan kami sebagai orang yang halal. Dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang halal terhadap istrinya, atau dia melakukan apa yang dilakukan, ini lafaz saja berbeza tu. Dia melakukan apa yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, lebih kurang. Dengan menghantar binatang itu tidak terhalang dia melakukan seperti yang dilakukan oleh orang halal. Diriwayatkan daripada Aisyah katanya, saya nampak, saya mana terbayang-bayang lagi, saya memintal kalung untuk binatang kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghanam, berupa ghanam, kambing. Ada juga binatang kurban dia tu berupa kambing. Fa yab'atsu bihi, dia pun hantar kambing itu. Kemudian dia berada di kalangan kami sebagai orang halal. Diriwayatkan daripada Aisyah lagi katanya, benar-benar saya memintal qalaid, yakni kalung untuk binatang kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun memakaikan kalung itu ataupun tanda itu kepada binatang kurbannya. Kemudian dia hantarnya binatang kurban itu. Dia sendiri tetap berada di Madinah itu, tidak dia ni mengelak diri dari sesuatu yang dielak oleh orang muhrim. Ini pun ahda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah satu kali telah menghantar binatang kurban dia ke Baitullah, iaitu kambing kurban untuk dikurbankan. Faqalladaha, dia pakaikan qalladaha, pakai kalung sebagai tanda. Diriwayatkan daripada Aisyah katanya, kunna nuqallidu syah, kami pakaikan kalung kepada biri-biri ataupun kambing, lepas itu kami lepaskannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula halal, tidak haram kepadanya sesuatu apapun. Dengan sebab dia berbuat begitu tu tak ada haram kepadanya apapun. Diriwayatkan daripada Amrah binti Abdurrahman, dia menceritakan kepadanya, yakni kepada Ibnu Abdullah bin
Abi Bakar, bahawa Ibnu Ziyad menulis surat kepada Aisyah bahawa Abdullah bin Abbas berkata, sesiapa yang menghantar hadiu, yakni binatang kurban, haramlah kepadanya apa yang haram kepada orang yang mengerjakan haji, sehinggalah binatang hadiu itu disembelih. Saya telah pun menghantar, sesungguhnya saya telah menghantarkan binatang kurban saya, tulislah kepada saya perintahmu. Yang dia kata kepada Aisyah, arahanmu, kata Amrah. Aisyah pun berkata, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas itu. Yang kedudukan masalah sebenarnya tidak seperti mana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas itu. Saya sendiri telah memintal kalung binatang kurban Rasulullah SAW dengan dua tangan saya, kemudian dia memakaikannya dengan tangannya, kemudian dia menghantarkannya bersama ayah saya, kata Aisyah ni. Lalu tidak haram kepada Rasulullah SAW sesuatu apa yang Allah telah halalkan kepadanya, sehinggalah binatang kurban itu disembelih. Diriwayatkan daripada Masruq, katanya, saya mendengar Aisyah ketika berada di belakang tabir mentasfik, yakni menepuk tangannya, sambil dia berkata, dia tepuk tangan sambil dia berkata, sambil dia berkata, kuntu, saya memintal kalung-kalung binatang kurban seperti dengan dua tangan saya, kemudian dia menghantarkannya. Tidak dia menahan dirinya dari sesuatu yang mana orang muhrim menahan dirinya daripadanya, sehinggalah binatang kurban itu disembelih. Nah, ini pun salah lagi pula itu juga. Ini bab harus naik binatang kurban yang dihantar ke tanah suci bagi orang yang memerlukannya. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW ternampak seorang yang sedang mengheret binatang kurban dia, yakni unta dia. Nabi SAW berkata, naiklah. Dia kata, wahai Rasulullah, ini binatang kurban. Nabi SAW kata, naiklah, teruklah engkau pada kali yang kedua atau pada kali yang ketiga. Di dalam riwayat asal lagi ni waktu juga, cuma ada beza sikit. Bainama, ketika seorang lelaki sedang mengheret unta dia yang dipakaikan kalung sebagai tanda binatang kurban. Itu beza dia sikit lah. Ni pun salah lagi ni pun lagu tu juga. Rasulullah SAW kata kepadanya, wailak irkabha, teruklah engkau, naiklah. Dia kata, ini binatang kurban, wahai Rasulullah. Rasulullah kata, teruklah engkau, naiklah. Teruklah engkau ni, naiklah. Ini salah lagi ni pun lagu tu juga. Rasulullah SAW lalu dekat seorang lelaki yang sedang mengheret unta dia. Beza sikit lafaz. Dia berkata, naiklah. Orang tu kata, ini binatang kurban. Dia kata, naiklah 2 kali atau 3 kali, dia kata begitu. Asal lagi ni pun lagu tu juga. Nabi SAW lalu dekat seekor binatang kurban, binatang yang dibawa untuk dikurbankan. Hadiah tu pun lagu tu juga maknanya. Dia berkata, naiklah. Orang tu kata, inna badanah au hadiyah. Mana syak perawi itu di antara dua lafaz itu. Nabi SAW kata, walaupun binatang itu binatang kurban untuk dikurbankan, boleh naik. Pasal lagi tu, sanad satu lagi tu riwayatnya serupa dengan sebelumnya, lafaznya pun serupa. Diriwayatkan daripada Abu Zubair, kata, saya mendengar Jabir bin Abdullah ditanya tentang naik binatang kurban ini. Maka dia kata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, irkabha bil ma'ruf, naiklah dengan cara yang baik, bila engkau memerlukannya, sehingga engkau mendapat kenderaan yang lain, yakni belakang yang lain, yakni kenderaan yang lain. Ini daripada Abi Zubair lagi. Saya bertanya Jabir tentang naik binatang kurban ini. Dia pun kata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, naiklah binatang kurban itu dengan cara yang baik, sehingga engkau menemui kenderaan yang lain. Ini bab apa yang dilakukan terhadap binatang kurban sekiranya ia kepenatan ataupun
ataupun ia hampir binasa lah, atiba tu kepenatan, ataupun hampir binasa dalam perjalanan. Macam mana nak buat? Ini riwayat daripada Musa bin Salamah Al-Hudhali, katanya saya pergi dengan Sinan bin Salamah untuk buat umrah. Qala, kata dia, Sinan pun bawa bersama dia seekor unta, diheretnya unta itu. Lepas itu fa'azhafat alaihi bit-tariq, unta itu kepenatan di tengah jalan. Fa'ayya bi sya'niha, dia pun fa'ayya bi sya'niha, dia pun tak tahulah nak buat macam mana dengan unta itu. In hiya ubdi'at, kalau sekiranya unta itu binasa, kalau sekiranya unta itu nak mati, nak lagu mana, dia tak tahu. Bagaimana dia nak bawa unta tu nak pergi, kalaulah dia tu sudah rebah dah, dia nak buat lagu mana, dia tidak tahu. Mana dia tidak tahu hukum, dia tak tahu hukum dia nak lagu mana. Faqala, dia pun katalah, nanti aku sampai ke tempat tu, ke Mekah nanti, aku akan tanya betul-betul masalah ni sampai puas hati. Itu maknanya astahfiyanna an dhalik, aku akan tanya masalah ini dengan puas hati. Qala, kata perawi ni, fa adhaitu, tibalah waktu pagi, waktu duha keesokannya. Jadi Musa bin Salamah kata, bila kami berada di Batha, ini satu kawasan, qala, dia pun kata, mari kita pergi kepada Ibnu Abbas, kita bincang dengan dia. Qala, kata perawi ni, maka Sinan itu pun menyebutkanlah tentang kepadanya tentang unta dia tu. Faqala, dia pun kata, alal khabiri saqatta, tepat, kamu bertemu dengan orang yang tepat. Alal khabiri saqatta, engkau telah jatuh pada ataupun di hadapan orang yang betul-betul arif tentang masalah ini. Maknanya jumpa dengan orang yang tepat lah kalau bertemu ni. Dia kata Rasulullah SAW telah mengantarkan 16 ekor unta bersama seorang lelaki, wa ammarahu fiha, dan dia suruh lelaki tu uruskanlah unta tu. Qala famadha, kata Ibnu Abbas, dia pun pergi, kemudian dia pun balik mari pula. Faqala, dia kata, wahai Rasulullah, bagaimana saya nak buat kalau unta itu hampir binasa? Kalau unta itu hampir binasa, mana dalam perjalanan itu? Nabi SAW kata, sembelihlah unta, kemudian celupkan dua sepatu, kemudian celupkan dua sepatunya dalam darahnya, dua sepatu yang dijadikan sebagai tanda binatang kurban itu. Kasut diikat dua, letak di tekak dia tu, sakut tekak dia tu. Itu dia katakan dua sepatu kasut tu ataupun selipar. Celup kasut tu dalam darah dia, kemudian letak kasut tu di atas belakang dia, ataupun di atas papan leher dia tu. Jangan engkau sendiri makan sedikit pun daripadanya, dan jangan juga sesiapa dari teman-teman seperjalananmu memakannya. Saja lagi pula itu juga daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW hantar 18 ekor cuma sini bersama dengan seorang lelaki. Permulaan hadis itu tidak disebut di sini. Kemudian riwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Zu'aiban Aba Qabisah menceritakan kepadanya bahawa Rasulullah SAW menghantar bersamanya binatang kurban. Kemudian dia berkata, tadi tidak jelas lagi seorang lelaki itu siapa dia namanya. Sini sudah jelas. Begitulah cara Muslim. Zu'aib namanya, Aba Qabisah. Kemudian Nabi berkata, kalau hampir binasa mana-mana daripada binatang kurban ini, fa khasyita alaihi mautan, engkau bimbang dia mati, fanharha, maka sembelih. Kemudian celupkan ataupun rendamkan sepatu dia tu dalam darah dia. Kemudian idrib bihi safhataha, kemudian pukul, yang ni kamu letaklah di atas papan leher dia tu. Jangan engkau makan, dan jangan sesiapa pun daripada orang-orang yang seperjalanan denganmu
makan daging itu. Itulah beberapa bab kita baca malam ni. Bab yang pertama, kita balik semula, bersedekah daging-daging kurban ini, kulit dia dan pakaian ataupun kain penutup belakang tubuh dia tu, itulah yang dikatakan jilal. Tak boleh bui kepada tukang sembelih sedikit pun daripadanya. Inilah ada beberapa perkara dalam hadis ini yang dapat kita simpulkan. Di antaranya, elok membawa binatang kurban. Kalau orang yang berada, kalau dia ada, boleh bawa sendiri. Ni kalau duduk setanah lah. Kalau pada negeri-negeri lain ni tak ada pasal bawa kapal terbang, apa susah. Ni kepada orang yang setanah dengan dia, duduk di Iraq ke, duduk di mana-mana kawasan, elok bawa sekali. Yang kedua, boleh kita minta orang sembelih, tolong sembelih untuk kita, boleh. Minta orang tolong uruskan binatang kurban kita, tolong bagi daging-daging dia, kulit dia dan sebagainya. Boleh. Yang ni boleh kita wakilkan kepada orang lain. Kemudian pakai itu pun molek juga, sebagaimana diisyarkan binatang kurban itu ditoreh. Kalau unta lah, unta dengan lembu, kami tak boleh, dulu sudah bincang dah. Toreh sikit biar berdarah, tanda. Lepas tu pakai tiladah, pakai kalung pada dia. Kalung itu macam-macam lah, boleh jadilah, boleh buat belaka lah. Sehingga paling tidak, kalau ada selipar buruk, gantung selipar buruk, tekak dia. Lepas tu perkara lagi sebagai tandanya, iaitu jilal, ajillah atau jul, iaitu kain untuk pakai dia tu. Sebagai tanda, orang tengok, orang tahu dah, ini binatang-binatang untuk dikurbankan. Pakai letak atas belakang dia tu. Kain yang dipakaikan itu macam-macam lah. Ada yang mahal, ada yang murah. Sebaik-baiknya ialah yang comel lah, yang mahal. Cumanya ada khilaf pula di antara ulama tu. Kalau mahal, kalau unta tak sewi jatuh, kain tu lagu mana, tebuk tempat bonggol dia tu, buat lubang, pakai kan, baru tak jatuh. Baru tak jatuh. Dan di ekor dia tu ikat sikit tali, biar ada tali ikat. Itu caranya. Tapi mengikut Imam Malik, kalau kain tu mahal sangat, tak perlu ditebuk, rosak saja. Sedangkan kalau kain tu buat tudung sebagai biasa, kalau sekiranya boleh lah, tak usah tebuk lah. Biar duduk dengan gitu. Sebab apa? Bila disembelih, boleh kepada orang lain dan dia dapat kain itu dengan sempurna. Boleh dia guna untuk keperluan dia. Lepas tu, dalam hadis ni juga kita faham, tidak boleh diberikan kepada tukang sembelih tu sesuatu daripada binatang kurban, kulit dia ke, jilal dia tadi ke, pakaian dia tadi ke, ataupun daging dia ke, tak boleh bui. Kalau nak bui hak lain. Tetapi ada khilaf di antara ulama, kalau sekiranya tukang sembelih tu dia orang sesak, orang miskin, memang dia layak menerima, boleh ke tidak? Ada yang mengatakan boleh. Boleh, tetapi setelah diberi upah daripada hak lain dulu. Upahnya cukup dah bui, cuma bui pula sebab dia ni berhak seperti orang miskin yang lain. Tapi setengah-setengah ulama tak sih, dia kata tak boleh, takut jadi malu halah pula ke dia. Takut dah, dia pun tak kata gapo lah, dan moga daging binatang kurban tu akan dibui kepada dia, jadi upah pun ambil lebih kurang. Kita bermudah-mudah dalam masalah upah tu dengan dia pula, pasal kita nak bui daging, takut jadi gitu. Dengan sebab itu dia kata tak boleh, tak sah. Pakai bui upah dengan sempurna, jangan pula dikurangkan upah itu dengan sebab dia ni sembelih. Dengan sebab kita bui pula daging ke dia, jangan lagu tu. Sebab kalau kita bagi daging itu kepada dia, bermakna ini sebagai ganjaran
sebagai balasan kepada perbuatan dia. Dan ini semakna dengan jual, serupa dengan jual juga. Sedangkan jual tak boleh ni. Daging-daging ni tak boleh nak jual belaka ni. Kalau kita beri kepada dia, dia macam ada pertukaran. Sebab itu tak boleh. Seterusnya kita dapat faham juga di sini, harus juga kita minta orang lain sembelih dan kita bagi upah kerana dia menyembelih binatang. Boleh kita upah, boleh ambil upah, dan upah itu adalah halal. Berkenaan dengan kulit binatang kurban ini, begitu juga binatang hak kurban ni hadiu di Mekah tu, dan begitu juga binatang kurban hak tidak pergi Mekah ni, serupa je hukum dia. Tak boleh mengikut mazhab Syafi'i, tak boleh tuan dia tu mengambil munafaat darinya. Menjual pun tak boleh, guna sendiri pun tak boleh. Hak bolehnya ke dia beri ke orang, beri ke orang miskin, beri ke orang hak susah. Sama ada hak sunat ke ataupun hak wajib. Binatang kurban yang dibawa pergi ke Mekah tu hak sunat ke, tak ada apa-apa masalah, saja nak kurban. Ataupun hak wajib, kerana dia telah melanggar sesuatu peraturan yang ditentukan dalam haji tu, wajib haji, maka kena sembelih. Untuk apa tu, sama ada hak tu ataupun hak sunat. Orang kurban ni pun lagu tu juga, orang kurban di rumah dia bernazar nak kurban, tu jadi wajib. Kalau tidak jadi hak sunat lah, saja nak kurban. Sama ada hak sunat atau hak wajib, tak boleh berlaku ambil tu. Kecuali dalam masalah kurban tadi sekadar ambil sikit daging untuk makan rasa saja, tu boleh untuk makan. Apabila sampai ke tempat dia lah, tempat tanah haram tu, begitu juga orang hak kurban dia boleh makan lah. Tapi nak ambil kulit ke apa ke dia tak boleh. Sedikit sebanyak tu dia boleh makan lah. Tapi nak kata makan ke dia semua, tak ada faedah lah kurban pula. Jadi orang kita biasanya dia bagi 3 ke, bagi 4 ke, paling banyak gitulah. Tetapi ada khilaf pula yang mengatakan kalau kurban itu hak sunat, boleh dia ambil kulit dia tu. Ada khilaf. Untuk dipakai dan selainnya. Tapi nak beri kepada tukang sembelih tak boleh, dengan sebab sembelih dia tu. Tapi kalau dengan sebab dia miskin, tak apa, dengan mana sebagai balasan ataupun ganjaran kepada sembelih dia tu tak boleh. Hadza madhhabuna, kata Imam Nawawi. Inilah juga pendapat Atha, Nakhai, Malik, Ahmad, Ishaq. Ini Imam Nawawi sebut di sini. Dan Ibnul Munzir menukilkan ini pendapat seperti ini daripada Ibnu Umar, Ahmad dan Ishaq. Ini Ibnul Munzir menukilkan daripada Ibnu Umar, Ahmad dan Ishaq bahawa tidak mengapa menjual kulit binatang kurban itu. Tak apa, kita jual sendiri tak apa, cuma kita ambil harga dia tu sedekah, gitu, tak apa. Ini mazhab Ahmad, Ibnu Umar di kalangan sahabat. Boleh jual ni, di antara yang pendapat boleh jual ni Abu Thawr yang mengatakan boleh tu. Sedangkan Nakhai dan Auza'i mengatakan tidak mengapa kalau kita jual kulit tu, kita buat beli benda-benda yang boleh dipakai oleh umum, untuk umum, tak apa. Kita sendiri pun pakai juga, orang lain pakai juga, boleh. Pakai lagu mana? Supaya kita kata ayatkan, supaya kapok, supaya neraca dan sebagainya, benda-benda yang sebab seumpama itu boleh. Ini pendapat dia lah, khilaf lah. Hasan Basri kata boleh dia nak beri kepada tukang sembelih pun kulit dia tu. Tapi Imam Nawawi kata hadza munabidhul lis sunnah, ini bercanggah dengan sunnah.
Sunnah dengan terang mengatakan tak boleh bagi. Tapi Hasan Basri kata boleh. Boleh tu Hasan Basri tentu sekali dia kata bukan sebagai upah. Bui kerana dia berhak. Boleh. Gitu. Kerana dia berhak. Habis itu. Kemudian masalah tajlil, pakaikan pakaian tadi, pakaian binatang tadi. Ini adalah sunnah juga. Pakaikan pakaian, kain selimut. Ataupun ikutlah macam-macam lah orang buat. Ini khusus dengan unta sahaja. Dan ataupun lembu, ada juga yang mengatakan begitu. Ini merupakan amalan salaf dahulu. Di antara orang yang berpendapat sunnah buat begini ialah Imam Malik, Syafi'i, Abu Thawr dan Ishaq. Mereka mengatakan pakaian dia ni selepas isy'ar. Yang ni selepas toreh tu, toreh belakang dia tu. Selepas tu. Jangan sebelum toreh. Lepas pakai tu baru toreh, jadi kotor lah, jadi berlumuran dengan darah. Selepas toreh darah sudah berhenti dah, baru pakai. Lepas tu dari segi harga dia tu, tengok keadaan lah kurban tu setara mana, semaha mana, biar padan dengan dia lah. Gitu. Dan seterusnya. Lepas tu bila dikurbankan, jilal ataupun ajillah tadi disedekahkan kepada orang-orang miskin. Ini bab keharusan berkongsi binatang kurban itu. Dan seekor boleh bagi pihak 7 orang. Boleh. Inilah dalilnya. Ya orang korban apa serupa juga korban di rumah kita ni. Tidak apa ni di Mekah. Korban tu pun serupa juga 7 orang, seekor lembu ataupun unta ataupun kerbau yang sebersatulah. Kalau kambing tak boleh, satu bagian saja. 7 ekor kambing tu serupa dengan seekor lembu kira-kiranya. Dalam masalah berkongsi ni, berkongsi kurban ini ada khilaf. Ada khilaf. Mazhab Syafi'i jawazul ishtirak fil hadi. Boleh berkongsi binatang kurban hak Mekah ni. Bawa nak pergi kurban. Boleh, sama ada hak sunat ke ataupun hak wajib, boleh berkongsi. Orang ni nak buat untuk ni, orang ni nak buat untuk ni masing-masing. Orang ni nak buat ni, boleh berlaku. Sama ada mereka semua tu mutaqarribin, semuanya dengan maksud sembelih tu dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dengan maksud nak daging saja. Nak daging, tupai orang, nak daging saja. Tak ada nak apa-apa, nak daging saja. Ataupun nak benda-benda lain untuk mengekoh. Untuk benda lain. Untuk daging tu untuk nak jual ke hak dia. Ataupun tu lagi khilaf lagi lah. Kalau sekadar untuk makan, untuk daging, tidak untuk niat kurban ke apa, sebab biasa lah, sebab sembelih biasa. Dan kalau sembelih biasa boleh jual lah. Boleh jual. Kalau hak apa nama ni, hak sunat, tapi hak tu kurang sikit lah, ada khilaf. Sekurang-kurangnya untuk nak makan tu tak apa lah. Dalil mereka nya hak ni lah, berkongsi ni. Berkongsi pada amal Hudaibiyah al-badanah an sab'ati, 7 orang. Itu dalil. Inilah pendapat Ahmad dan jumhur ulama. Daud Zahiri dan sebahagian ulama Maliki mengatakan harus berkongsi dalam hadiut tatawwu' sahaja. Kalau binatang kurban tu kurban hak sunat, hak wajib tak boleh. Tak boleh nak kongsi. Binatang kurban hak wajib ni misalnya menazar kau wajib lah, ataupun dia telah melanggar sesuatu yang wajib dalam amalan haji tu, itu wajib lah. Kena bayar dam tu, tak boleh kongsi. Tapi kalau hak sunat, tak ada apa-apa masalah, dia saja dia nak kurban. Begitu juga di rumah kita ni, tak ada apa-apa masalah, saja nak kurban, itu boleh berkongsi. Malik berkata, ada juga pendapat Imam Malik ini, ba'dul malikiyah, sebahagian ulama dalam mazhab Malik. Imam Malik sendiri kata tidak harus secara mutlak. Hak sunat kau, hak wajib kau tak boleh. Tak boleh kongsi. Kalau semua 7 tu nak kurban lah, kau tak apa.
Tak apa. Kalau nak kongsi lagu tu. Tapi kalau hak ni nak korban, hak ni nak ngekoh, hak ni nak buat gitu gini, nak daging saja tak boleh. Tak boleh. Tak boleh secara mutlak. Imam Malik kata. Imam Abu Hanifah kata harus kalau semuanya mutaqarribin, semuanya dengan maksud qurbah, bukan yang maksud semata-mata daging. Qurbah ni dia ada beza hukum dia tu dengan hak daging sembelihan biasa ni. Iaitu orang kafir gapo tak boleh. Dia adalah cara-cara dia. Misalnya ngekoh kita kata, ataupun nazar ke, ataupun apa-apa lagi, hak wajib, hak tu boleh, hak mutaqarribin, walaupun berlainan jenis dia tu, berlainan jenis dia tak apa. Kalau tidak mutaqarribin tak boleh. Tak boleh. Gitu. Jadi dalam masalah kursi itu ada khilaf. Ada khilaf. Kalau kita tak sewi nak jaga, nak melewat khilaf ni tak sah. Sebab Imam Malik kata tak boleh secara mutlak, tak boleh ke mana-mana. Sebab apa? Berlainan niat. Berlainan niat. Seseolahnya tak cukup seekor lah. Kalau berlainan niat, tak cukup seekor. Tapi dia kira Imam Syafi'i dah orang terima boleh, dia kata tak cukup seekor pun dah satu bahagian tu serupa dengan kambing, seekor kambing, jadilah lah, sah dah bagi pihak dia tu. Kalau wajib atas dia ke ataupun hak dia gapo-gapo, sudah madai dah gia dia tu, gia dia. Tetapi bagi Imam Malik dia kata tak boleh. Ini khilaf lah dalam masalah ni. Ada yang mengatakan pula kalau hak sunat boleh, kalau hak fardu ataupun hak wajib tak boleh. Hak wajib tak boleh. Kemudian dalam mazhab masing-masing itu tak serupa pula, ada khilaf pula, hak wajib ni lagu mana pula, ada beza pula. Misalnya kalau binatang kurban hak biasa ni mengikut mazhab Hanafi wajib, mereka wajib berkurban, tidak sunat ada. Bila wajib tak boleh lah, tak boleh nak kongsi lah. Sebab dia kata fasalli li rabbika wanhar, Tuhan suruh. Bila Tuhan suruh tu kurang-kurangnya wajib kepada orang yang senang. Dengan sebab tu orang-orang dia kalau raya haji ni, kalau nak kira hak sebenar pun raya hak lebih besar kepada kita orang Islam ni ialah raya haji, bukan raya puasa. Jadi hak di negeri luar ada buat raya haji lebih besar tu, itu memang tepat, betul, lebih tepat dia daripada kita. Kita buat raya puasa lebih besar, tak kena. Sebab waktu 3 hari tu, 3 hari duk takbir 3 hari. Hak ni sekat mana je takbir je raya puasa ni. Lepas tu waktu 3 hari tu duduk kurban binatang tu, nak suka-suka, nak makan, nak mewah-mewah. Hak ni tidak. Bahkan tak ada maknanya. Tak ada makna pula kalau lah setelah puasa tu kita habis-habis pula jamu selera, lebih-lebih pula, tak ada makna. Apa makna puasa sebelum pada tu? Maknanya cuba nak menahan diri tu, kalau boleh kau kurang lah. Sebab tu disunatkan pula puasa denai ke apa tu. Kalau kita nak jaga khilaf, baik tak sah lah. Terutama kalau orang tu niat nak sembelih lembu, nak sembelih lembu, lepas tu kongsi pula ramai-ramai. Sembelih lembu tu adakah dia niat segiah? Kau kira lagu mana? Jadi banyak, bukan tidak jelas lah, kurang jelas. Niat nak sembelih lembu, sembelih lembu tu seekor dia seorang kau lagu mana? Kau kira hak ni sebagian? Itu tidak berapa jelas. Kalau dia sudah niat dengan terang dah seekor lembu, dia tak boleh kongsi dah, tak boleh dah. Kau mana-mana pun. Ni kalau dia niat nak sembelih lembu saja, sembelih lembu ni seekor lembu boleh kongsi 7 orang kira-kiranya. Maksud dianya iaitu satu giat. Lain lah, boleh lah segiat. Orang lain niat lagu lain pun tak apa. Orang lain niat lagu lain, itu dari segi pekoh lah, dari segi pekoh Syafi'i. Tapi kok mana-mana pun tak terai lah tu, tak terai. Walaupun tidak terai mengikut mereka ini, dia kata Allah SWT tahu
dia berurusan dengan Allah SWT. Sekarang ni betul kalau dia niat lagu tu kalau dia nak lari pucah pula, ikut dia lah tu dia dengan Tuhan. Ada orang bertanya, Jabir, bolehkah dikongsi binatang kurban ini seperti mana dikongsi jazur? Jazur ni beza dengan badanah ataupun hadiah. Yang ni hadiah ni ataupun badanah ni binatang kurban yang dibawa daripada rumah seseorang ataupun daripada tempat dia, bawa sampai pergi ke Mekah, tanah haram. Adapun jazur ini dia tidak bawa daripada rumah, beli tengah jalan, ataupun kerana dia sesuatu berlaku kepada dia, dia boleh belilah kerana ada orang sedia dah dekat kawasan. Itu yang dikatakan jazur. Serupa kah? Takut tak serupa hukumnya? Jawabnya serupa juga. Ini pun termasuk dalam bud juga. Boleh juga kongsi 7 orang. Di celah-celah hadis ini kita dapati satu lagi perkara, iaitu orang yang melakukan haji tamattu' dia boleh sembelih ni binatang kurban yang dibawa ni selepas tahallul daripada umrah. Yang ni selepas dia buka ihram umrah dia. Lepas tu tak pakai ihram haji lagi, boleh dah. Yang ni tidak kata nanti siap buat kerja haji pula lepas pada tu barulah boleh sembelih. Tidak. Pada ketika itu pun sudah boleh dah. Tadi dalam hadis tadi ada sebut. Inilah wadzalika hina amarahum an yahillu min hajjihim. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buka ihram haji dia tu. Walaupun dalam masalah ni ada lagi khilaf-khilaf dianya. Ada yang mengatakan darah ataupun dam tamattu' tu, orang yang buat haji tamattu' dia kena bayar dam. Dam tamattu' tu bila wajibnya? Yang ini bila dia selesai daripada umrah, kemudian dia sudah pakai ihram haji. Bila dia sudah pakai ihram haji, maka wajiblah dam itu. Dari segi keharusannya, bila harus tu ada 3 wajah, 3 pandangan, 3 pendapat. Hak sahihnya dan hak ni mengikut jumhur ulamanya, iaitu harus selepas selesai saja umrah, dan sebelum pakai lagi ihram haji pun boleh dah. Boleh dah. Yang kedua, tidak harus sebelum pakai ihram haji. Yang ketiga, harus selepas ihram umrah saja, tak buka ihram lagi pun boleh dah. 3 ada 3 pula. Bab istihbab nahril ibil qiyaman ma'qulah. Ini bab elok menyembelih unta qiyaman ma'qulah, sambil berdiri dan diikat kakinya. Yang ni diikat kaki sebelah depan balik kiri, ikat. Ikat dia. Ikat kaki tu saja sambil berdiri sembelih. Ini istihbab elok saja, bukan kata wajib ke apa dak. Ibnu Umar pernah tengok orang sedang menyembelih unta dia sambil duduk. Unta dia tu duduk, bukan dibaringkan di atas lambungnya, tidak, duduk. Dia pun kata bangun kan, biar dia berdiri dan dalam keadaan terikat kaki dia. Kaki itu maksudnya kaki depan balik kiri. Itu sunnah Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya di sini, dari segi hadis ini menunjukkan para sahabat ni dia mengambil berat tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun perkara itu bukan wajib, bukan mesti, cuma hak afdal saja. Lebih elok kita jaga sunnah itu. Sebab itu dia kata lagu ni, padahal tak mesti, bukan wajib, tapi dia tegur juga untuk hal lebih baik. Tetapi lebih baik ni adakah secara mutlak atau mengikut keadaan? Jawabnya mengikut keadaan, mengikut setengah-setengah ulama.
Mengikut setengah-setengah ulama seperti Imam Abu Hanifah mengikut keadaan. Setengah-setengah ulama pula dia kata tidak, memang hak lebih baik secara mutlaknya berdiri. Bagi orang yang mengatakan mengikut keadaan tadi, katakanlah unta tu jenis culas, tidak boleh duk cacat gitu nak sembelih, yang gelepar lari lah. Dalam keadaan itu tidak lebih afdal. Bukan bermakna disuruh kita suruh ikut sunnah juga lah. Tidak. Sunnah ni sejauh mana yang tidak menyulitkan kita, tidak membahayakan kita. Kalau sampai membahaya, mengancam kita, tak ada dah sunnah tu. Tak perlu diikut sunnah itu. Sebab Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad dan Jumhur kata lagu tu. Tapi di sini Imam Nawawi sebut, Abu Hanifah dan Thawri kata serupa ya. Unta nak sembelih sambil berdiri ke, sambil duduk ke, sambil baring ke, tengok keadaan. Imam Abu Hanifah sendiri pun pernah nak sembelih sambil berdiri, gelepar unta tu, habis apa ni, percalana orang, nak tepuh orang. Lepas pada tu dia tak pakai, dia pakai sambil baring. Itu dari segi fiqh lah, dari segi fiqh. Imam Syafi'i juga dia ada juga tidak pakai hak zahir hadis, hak cabuk ketiak, suruh cabuk dia tak cabuk, dia tak boleh sakit, dia kata. Imam Syafi'i pakai cukur. Artinya tak apa sunnah-sunnah yang kecil ni kalau kita tinggalkan kerana sesuatu perkara yang lebih besar, tak apa. Tidak ada apa-apa celaan. Dan hak ni bergantung kepada keadaan. Kita kata apa ya Nabi SAW buat lagu ni. Boleh jadi unta unta ya dia nak sembelih tu makna Allah SWT buat mudah, tidak jadi liar, tidak jadi takut, semacam hola tekok gitu. Senang lah kalau satu. Yang kedua, boleh jadi juga unta ataupun binatang-binatang ni yang tidak serupa di satu tempat dengan tempat yang lain. Setengah-setengah tempat tu jinak binatang, mudah nak sembelih. Setengah-setengah tempat jenis binatang backing. Supaya Malaysia ni binatang backing, supaya orang dia lah juga. Backing. Kalau kesalahan mahal, payah nak maaf, lama, simpan lama. Tapi kalau balik Arab, balik India, anda tengok sendiri, mudah. Budak kecil ya sembelih, dia cah keting rebah juga pakai sembelih seorang dia. Memang dia tidak liar. Tak tahu lepas mana kuba dia, kau lembu dia, kau unta dia serupa. Kuda dia budak-budak boleh pergi main ekor, tak apa. Cuba kalau kuda sini, tengok jadi lagu mana. Tak boleh lah. Ikut keadaan, tengok keadaan. Kalau keadaan tu senang, unta tu memang tak apa sambil berdiri. Boleh kita ikut sunnah ni. Tapi kalau tak boleh, tak sah. Mudah je lagu tu. Sambil baring. Yang dikehendaki di sini boleh jadi ada hikmat yang lain. Unta ni lebih mudah untuk dia mati dan lebih ringan kesakitan dia kalau dalam keadaan begitu. Boleh jadi hikmatnya. Sebab itulah nahara, untuk unta disebut nahara. Nahara ni sembelih di sini. Ni nahar. Ni bahagian leher, bahagian bawah. Sebab orang pakai kalung sini. Ni nahar, sembelih sini. Sebab apa ni, leher dia tu, tekak dia tu panjang. Kalau tekak panjang ni, kalau sembelih sini mudah mati. Sembelih atas ni payah mati, kata orang lah, wallahu alam. Kalau ansar lagu mana? Lagu mana? Ansar tu payah nak mati juga tu. Boleh jadi tak kena letak tempat tu yang jadi payah mati. Yang dikehendakinya kita tengok keadaan binatang tu. Kalau mudah mati dia dengan kita sembelih di mana? Bahagian bawah ke bahagian atas ke? Kalau sembelih bahagian atas ni orang panggil zabh. Itu kita kata sembelih belaka. Dalam bahasa dia ni tidak. Kalau zabh, ayam ke apa-apalah, lembu ke, sini bahagian atas. Tapi kalau ini mengikut ulama kata, kalau hak tekak panjang tu mudah mati, kalau hak di nahar. Wallahu alam. Anda tak aji.
Anda tak biasa sembelih pun. Tak tahulah orang biasa sembelih, tak tahu. Nah, dia ada juga seni sembelih tu. Bab istihbab ba'th al-hadi ila al-haram liman la yuridu adh-dhahab bi nafsihi. Panjang juga jadinya. Sekatulah. Wallahu a'lam.